Baru sebentar tadi saya telah pun mempromosikan mesyuarat pertama Majlis Tindakan Ekonomi atau Economic Action Council di Putrajaya. Hasil daripada mesyuarat ini, kerajaan akan memastikan pelaksanaan pakej rancangan ekonomi 2020 seperti yang telah diumumkan 27 Februari yang lalu, serta meneruskan pelaksanaan semua projek yang diperuntukkan dalam Belanjawan 2020 termasuk ECRL, MRT2 serta Pelan Gantian dan Kesaling Hubungan Negara NFCP, dan juga akan meneruskan dasar fiskal yang bertanggungjawab dan dasar mesra perniagaan business friendly policy untuk menarik pelaburan yang berkualiti. Mesyuarat juga telah bersetuju untuk mengambil langkah-langkah tambahan untuk memperkukuhkan pakej rancangan seperti berikut. Pertama ialah bantuan keuangan bagi membantu pekerja yang terpaksa mengambil cuti tanpa gaji, no pay leave. Pertama, bantuan keuangan sebanyak RM600 setiap pekerja setiap bulan untuk tempoh maksimum 6 bulan. Layak untuk pekerja yang diberi notis tanpa gaji mulai 1 Mac 2020, layak untuk pencarum sistem insurans pekerja ataupun Employee Insurance Scheme EIS dengan gaji tidak melebihi RM4,000 sebulan. Keempat inilah langkah ini melibatkan peruntukan sebanyak RM120 juta dan seramai 33,000 pekerja disasarkan menerima faedah. 33,000 akan mendapat faedah daripada bantuan. Keduanya ialah diskaun charge elektrik untuk sektor komersial, industrian dan pertanian. Dalam pakej rancangan ekonomi yang telah diumumkan dahulu, kategori perniagaan yang terjejas berikutan dengan COVID-19, utamanya sektor pelancongan, akan menerima diskaun 15% bagi penggunaan elektrik untuk tempoh 6 bulan bermula 1 April hingga 30 September 2020. Dan mengambil kira penularan penyakit ataupun virus COVID-19 yang menyebabkan impak yang lebih meluas, sekarang kerajaan memutuskan untuk memberi diskaun 2% bagi semua pengguna lain dalam sektor komersial, perindustrian dan pertanian serta pengguna domestik bermula 1 April hingga 30 September 2020. Langkah diskaun 2% ini dijangka melibatkan anggaran peruntukan RM500 juta dan diskaun ini akan dimanfaatkan oleh lebih daripada 10 juta isi rumah dan pengguna komersial, industri dan pertanian. Ketiganya ialah pembayaran awal untuk bantuan sara hidup ataupun BSH. Seperti yang telah diumumkan dalam pakej rancangan ekonomi PRE 2020 pada 27 Februari 2020, pembayaran sebanyak RM200 kepada setiap BSH, penerima BSH pada 16 Mac 2020 diawalkan daripada tarikh asal pada Mei 2020. Bayaran jumlah RM760 juta ini akan memanfaatkan semai 3,8 juta isi rumah BSH
Bayaran tambahan sebanyak RM100 seperti mana yang telah diumumkan dalam PRI 2020 akan dibayar pada bulan Mei 2020. Dan bayaran tambahan di bulan Mei ini melibatkan 500 juta yang akan memanfaatkan 5 juta penerima BSH. Kalau ikut jadual asalnya lambat lagi, bulan Mei kita bawa ke sekarang hari ini, iaitu 16 hari bulan Mac. Keempatnya ialah pelaksanaan projek-projek kecil pakej rancangan ekonomi 2020. Nilainya ialah RM2 bilion. Projek-projek kecil yang nilai RM2 bilion yang diumumkan dalam PRI 2020 akan mula dilaksanakan pada bulan April 2020, bulan hadapan. Pelaksanaan ini akan dipantau oleh Ketua Setiausaha Negara dan laporan mingguannya akan diberikan kepada saya. Projek-projek ini akan memberikan fokus kepada pembangunan infrastruktur luar bandar dan akan dilaksanakan oleh kontraktor bumi putra yang kecil. Kementerian Keuangan telah mengeluarkan perkeliling yang berkuat kuasa 16 hari bulan Mac untuk menaikkan siling cabut undi daripada RM50,000 kepada RM100,000 dan sebut harga daripada RM500,000 kepada RM800,000. Dan selaras dengan fokus kerajaan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi domestik yang mampan serta meningkat keyakinan pelabur dari dalam dan luar negara, fungsi dan struktur EAC, Economic Action Council, diperkukuhkan seperti berikut. Fungsi utama EAC, satu ialah mengenal pasti isu-isu semasa ekonomi dan memperakukan tindakan untuk memastikan ekonomi kita kekal mampan serta mengurangkan impak ketidaktentuan ekonomi global. Mengenal pasti isu dan masalah yang mengekang pertumbuhan ekonomi serta langkah-langkah penyelesaian untuk merancang dan juga merangsang pertumbuhan ekonomi. Ketiga ialah merangka pelan tindakan jangka pendek dan sederhana untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelaburan asing dan tempatan, dan memastikan pembangunan sosioekonomi demi kesejahteraan rakyat. Dan keempat ialah memastikan keputusan-keputusan EAC dilaksanakan dengan segera. Untuk makluman dari struktur dan keahlian EAC ini dibantu oleh satu jawatan kuasa peringkat pegawai, jawatan kuasa teknikal dan beberapa kumpulan kerja. Jawatan kuasa peringkat tertinggi adalah yang difungsikan oleh saya. Keduanya adalah Menteri Kanan, Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Sri Azmin. Yang berhormat Menteri Keuangan, yang berhormat Datuk Tengku Zafrul, yang berhormat Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Mustafa bahagian ekonomi, Governor Bank Negara, dan ahli-ahli yang lain lah berbahagia Profesor Tan Sri Datuk Sri Dr. Nur Azlan Ghazali, Pengarah Eksekutif Majlis Tindakan Ekonomi, Datuk Tong Kui Ong, Pengurusi PH, Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud, Pengasas Mercy Malaysia, Tan Sri Jamaluddin Ibrahim, Pengarah Urusan Kumpulan Selkom Axiata Berhad, Lembaga Tan Sri Gana Lingam, Pengurusi Westport Malaysia Berhad, dan Lembaga Tan Sri Jeffrey Chia, Pengurusi Kumpulan Sanwi. Ex-official yang lain adalah Ketua Setiausaha Perbendaraan dan Ketua Pengarah Unit Perancangan Ekonomi. Jawatan kuasa di peringkat pegawai ditubuhkan untuk membantu jawatan kuasa peringkat tertinggi mengenal pasti isu-isu semasa. Jawatan kuasa ini difungsikan bersama Kementerian Keuangan, MOF dan UPE, Jabatan Perdana Menteri,
Keahlian jawatankuasa ini terdiri pada pegawai MOF, UPE, JPM, Bank Negara Malaysia dan wakil-wakil sektor swasta. EAC akan dibantu oleh satu jawatankuasa teknikal yang akan menyediakan laporan harian mengenai kedudukan ekonomi global dan juga domestik, dan jawatankuasa ini dianggotai oleh wakil-wakil daripada MOF, UPE, JPM, Bank Negara Malaysia dan Jabatan Perangkaan Malaysia. Beberapa kumpulan kerja ataupun working group ditubuhkan untuk membantu perkembangan dan cabaran atau memantau perkembangan dan cabaran yang dihadapi di peringkat sektoral dan juga memberikan input serta cadangan penyelesaian. Antara sektor utama adalah pelancongan yang untuk terjejas pasaran buruh, perusahaan kecil dan sederhana, pembinaan, peruncitan dan juga industri makanan. Bilangan kumpulan kerja ini boleh ditambah dari masa ke semasa mengikut keperluan, dan setiap kumpulan ini akan diketuai bersama oleh pihak kerajaan dan swasta. Urusia EAC ini adalah gabungan antara MOF dan UPE, dan satu jawatankuasa ataupun pasukan komunikasi akan ditubuhkan di bawah usia untuk menyelar semua pengumuman dan penyaluran maklumat yang berkaitan dengan EAC ini. Mesyuarat EAC akan diadakan tiap-tiap minggu pada hari Isnin, macam mana yang kita adakan pada hari ini. Itu saja.